Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum semua pelajar-pelajar. Apa khabar? Baik? Sihat semua Bersama saya sekali lagi Ustaz Hafiz Kamar dalam subjek pendidikan Islam. Dan kali ini Ustaz nak ajar tajuk tingkatan 2 pelajaran 1 yang bertajuk Allah Pengurnia Hidayah. Jadi tajuk ini merupakan tajuk pertama dalam buku teks KSSM yang terbaru, iaitu Allah Pengurnia Hidayah. Dengan masa, jom kita tengok isi kandungan pelajaran dalam tajuk ini. Jadi pelajar-pelajar, tajuk ini merupakan tajuk ayat hafazan, yang mana pelajar-pelajar perlu menghafaz ayat Al-Quran tersebut, ayat Al-Quran yang akan Ustaz bacakan selepas ni, dan diamalkan dalam kehidupan anda semua, insya-Allah. Sangat mudah ayatnya, pendek dan senang untuk dihafal, insya-Allah. Ustaz percaya pelajar-pelajar semua boleh menghafal dengan baik ayat tersebut. Okey pelajar-pelajar, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita tengok ayat hafazan tersebut, iaitu di dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Surah Ali Imran ayat ke-8. Jadi Ustaz akan baca secara terus dulu, secara penuh. Nanti kita akan buat semakkan satu persatu lah cara bacaan yang baik, supaya pelajar-pelajar boleh membaca dengan keadaan yang baik, bertajwid dan baca dengan lancar, dan boleh diamalkan dalam kehidupan pelajar-pelajar sekalian. Jom kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita ulang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Senang kan? Mudah kan? Surah Ali Imran ayat ke-8. Jadi kita pergi satu persatu, patah demi patah. Patah demi patah ayat Quran tersebut. Kita tengok. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Ba'da iz hadaitana. Ba'da iz hadaitana. Lidah kita kita letakkan dekat gigi tu. Ba'da iz hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Wahab, ada qalqalah sughra kat situ. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dengung innaka, anta tu nun mati bertemu dengan ta pun kita kena dengungkan ikhfa hakiki. Innaka antal wahhab. Wahhab tu di hujung tu ada qalqalah kubra kat situ, rubah. So Ustaz harap pelajar-pelajar boleh baca dengan baik dan bertajwid surah Ali Imran ni ayat ke-8. Ustaz ulang balik semula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita tengok pula perkataan demi perkataan dan maksudnya, supaya kita boleh menghayati apa yang kita telah hafal tu. So dia bukan setakat hafalnya, kita kena hayati maksud ayat tersebut, supaya dia dekat hati kita, insya-Allah. Okey, kita tengok. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami. Penting ni ayat ni. Nanti Ustaz ceritakan sikit lah kenapa dia penting. Yang kedua, patah yang kedua, ba'da iz hadaitana. Ba'da iz hadaitana.
sesudah engkau berikan petunjuk, yakni hidayah kepada kami. Boleh? Seterusnya, wahab lana min ladunka rahmah, wahab lana min ladunka rahmah. Okey. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Patah seterusnya, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. InsyaAllah. Boleh hafal belajar? Boleh hafal belajar? Boleh? Okey. Kenapa Ustaz kata surah Ali Imran ayat 8 ni penting? Penting sebab apa? Kita nak minta hidayah daripada Allah Ta'ala ni, sebab hidayah tu milik Allah, kan? Jadi kita takut Allah dah bagi kita hidayah, tiba-tiba Allah pesongkan hati kita, kita jauh daripada Allah, kita terpesong daripada agama Allah. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Terutamanya ketika kita nak mati nanti, masa ketika nak mati, kan, saat-saat di hujung nyawa kita tu, nanti ada syaitan, iblis datang. Dia akan cuba untuk pesongkan hati kita, nak cuba nak sesatkan kita di titisan-titisan nyawa yang terakhir. Masya Allah. Jadi dia datang, dia kadang-kadang dia menyerupai wajah ayah kita, kadang-kadang dia menyerupai wajah mak kita. Dia kata peace. Contoh peace, ni mak dah masuk syurga, tapi mak menganut agama Kristian. Disini na'udzubillah. Peace, ayah dah masuk syurga, tapi ayah ikut Yahudi. Jomlah ikut ayah. Na'udzubillah min zalik. Takut bila kita kita dah, contoh masa tu kita nak meninggal umur 60 tahun. Dah 60 tahun kita Islam, tiba-tiba dalam masa 2-3 minit je iblis dan syaitan mesongkan hati kita, kan, sesatkan kita terikut kata-kata iblis dan syaitan. Jadi doa ni penting. Doa ni penting. Surah Ali Imran ayat ke-8 ni penting supaya kita ditetapkan hati kita dalam iman. Ditetapkan hati kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hingga ke akhir nyawa, dan akhirnya sampai ke syurga Allah besok, insya-Allah. Jadi baca-baca, tolong hafal. Nanti insya-Allah dekat sekolah nanti ataupun kita boleh jumpa dengan secara maya, ustaz dan ustazah anda boleh tasmik anda di sekolah ataupun di rumah nantilah. Okey, ataupun anak-anak pelajar semua boleh rekod video, boleh send kepada ustaz dan ustazah anda nanti. Okey. Penting surah Ali Imran ayat 8. Boleh baca dalam solat tak ustaz? Boleh, tak ada masalah. Boleh baca dalam solat. Okey, kita tengok seterusnya, iaitu intisari ayat. Apa pentingnya ayat ni? Jadi intisari ayat surah Ali Imran ayat ke-8 ni ialah umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Antara doa tersebut adalah ayat 8 surah Ali Imran. Inilah yang kita tengah hafal ni, yang kita tengah belajar ni. Hafal, insya-Allah kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai doa harian dalam hidup kita. Ditetapkan oleh Allah, diberi hidayah dalam hati kita. Okey. Kemudian yang kedua, Allah meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Allah meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Jadi Allah sayang kita, Allah teguhkan hati kita dalam iman. Allah nak kita masuk syurga, Allah suruh kita buat kebaikan. Allah suruh kita jaga solat, kita jaga solat kita. Jadi Allah pilih kita untuk ke syurga dia. Contoh macam pergi masjid lah, kan. Kadang-kadang ada orang depan rumah masjid, kan, depan rumah masjid. Tapi dengan azan 5 waktu sehari semalam, tak terjentik sikit hatinya pun nak pergi masjid. Kadang-kadang orang yang jauh daripada masjid dengar alaungan azan sayup-sayup, tapi hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan hati hamba-Nya untuk pergi ke masjid. Masya-Allah.
Yang tu kita nak tu. Kita nak nikmat tu yang sangat yang best, nikmat yang sangat best yang Allah bagi pada kita untuk pergi ke masjid ataupun membuat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Masya-Allah. Jadi Allah teguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Okey, dan yang ketiga, Allah suka memberikan hidayah dan rahmat-Nya kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Allah suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Jadi Allah suka sebenarnya, tapi kita kena carilah. Kita kena buat baik kepada Allah SWT. Kena ikut perintah dia. Jauhkan larangan Allah SWT. Jadi lagi mudah untuk Allah bagi hidayah pada kita, insya-Allah. Dan yang keempat, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Jadi yang keempat, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah kerana mereka boleh terkeluar dari landasan iman. Ini yang Ustaz cerita ni. Ustaz takut dekat ujung-ujung nyawa kita besok, kan? Kita ni dah 60 tahun Islam, tiba-tiba iblis dan syaitan datang membisik pada hati kita, untuk menyesatkan kita, kan? Jadi kita tertwist iman kita, terpesong daripada landasan iman. Na'udzubillahi min zalik. So doa ni penting. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey. Jadi doa ni penting. Kita kena hafal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan bacaan doa untuk memperkukuhkan keimanan seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Doanya berbunyi gini. Doa ni Nabi selalu amalkan dalam kehidupan dia lah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Okey. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Riwayat Tirmizi. Maksudnya apa? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Masya-Allah. Boleh hafal? Senang ya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kalau kita nak baca ramai-ramai, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qulubana, tukar qulubana. Jadi kita doa untuk ramai-ramai lah, untuk kami lah, ala dinik. Senang kan? Boleh hafal kan? Jadi dua doa sebenarnya awak dapat dalam tajuk ni, tajuk Allah pengunia hidayah ni. Okey. Jadi spektrum ilmu yang seterusnya, surah 8, surah Ali Imran ni adalah doa yang maksur, doa yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Doa maksur ni maksudnya doa yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kita digalakkan untuk mengikut doa-doa yang maksur ni lah. Doa lain boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Doa tak ada masalah. Boleh je doa-doa apa-apa pun dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab ke, kita nak minta Allah Taala, itu harus, tak ada masalah. Tapi doa yang maksur ni doa yang paling baik lah, sebab dia bersumberkan Al-Quran dan hadis yang menjadi amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam digalakkan untuk berdoa dengan doa ini. Ayat ini juga boleh dibaca dalam solat. Okey. Jadi Ustaz rasa kita dah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dekat bawah description ni ada latihan daripada Google Form. Awak boleh klik link kat situ, nanti terus masuk Google Form, boleh jawab soalan berkaitan dengan tajuk ni, insya-Allah. Jadi Ustaz rasa sampai setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz minta maaf kalau ada salah silap. Jadi amalkanlah doa ni, surah Ali Imran ayat ke-8, dan tadi doa yang Nabi selalu amalkan dalam kehidupannya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala ditetapkan keimanan kita, ditetapkan keimanan kita hingga ke hujung nyawa kita, insya-Allah. Jadi kalau bermanfaat, tolong sebar-sebarkan kepada rakan-rakan anda, insya-Allah. Semoga memberi kebaikan dan manfaat kepada semua umat manusia, insya-Allah. Semua kawan-kawan awak semua.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye.